السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab kita Asas Aqidah Islam, muka surat 73 Jawi kan, nombor 2 tu. Kita di bawah tajuk pembicaraan sifat salbiyah, dan di bawah sifat qidam dan baqa. Dan ingat, bila sebut sifat salbiyah, sifat ini menafikan Allah menyerupai makhluk. Itu sifat salbiyah, jadi dia menafikan. Kalau kita tengok sifat, dia ada 4 sifat yang ulama akidah bahaskan tentang Allah Azza wa Jal. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni satu je, iaitu ada. Kerana ada tu merujuk pada zat Allah. Dia bukan sifat yang lain. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan, botol ini ada, dan ada botol ini merujuk pada botol ini. Dia bukan sifat lain. Ada sifat yang ada pada botol ini, dia merujuk pada makna yang kita faham. Contoh, botol ini ringan, tidak? Botol ini ada dan botol ini ringan. Ringan tu makna yang ada pada dia. Contohnya lain, sifat yang ada pada botol ini ialah boleh picit, lembut, boleh picit. Itu adalah sifat yang ada pada dia, makna yang ada pada dia. Adapun sifat nafsiyah ni, sifat ada merujuk pada botol ni sendiri. Betul tak? Bila sebut ada, merujuk pada benda tu sendiri. Macam meja ni. Meja ni ada. Mana ada tu? Ada ni meja ni lah. Itu sifat nafsiyah. Kalau sifat ma'ani, sifat yang ada pada sesuatu. Contoh pertama, sifat nafsiyah meja ni ada. Meja ni lah ada. Apa sifat ma'ani dia? Contohnya kerah. Tidak kan? Dia ada makna yang lain, kita faham pada dia, kerah. Lagi apa? Berat. Contohnya dia. Sama juga tuan-tuan, bila orang kata ada tak kat rumah, ada tu merujuk pada tuan-tuan. Tidak, diri tuan-tuan. Tu kata sifat nafsiyah tu. Sebab bila sebut ada ni merujuk pada zat kita, tubuh badan kita. Dia bukan makna lain. Kalau sifat ma'ani kita ni contoh melihat. Betul tak? Ada orang dia tak melihat, buta. Betul tak? Contoh lagi sifat ma'ani pada kita apa? Mendengar. Betul tak? Cakap. Itu sifat ma'ani. Kalau sifat ma'nawiyah hal keadaan. Contohnya orang itu bercakap dan keadaan dia bercakap. Sebab ada setengah orang dia bercakap tapi dia tak mau cakap, dia diam je. Ada juga boleh cakap tapi dia diam. Jadi kita ada sifat, kalau kita bercakap itu sifat maknawi. Dia panggil sifat maknawiyah. Ada orang melihat, tapi ada ketika dia tak melihat. Kalau dia tidur, betul tak kan? Dia tidur, dia tak melihat masa dia tidur. Tapi bila dia celik, dia melihat lah. Jadi bila masa kita melihat, kita tak tidur, kita tak pejam mata, itu dipanggil sifat maknawiyah. Keadaan kita yang melihat. Boleh lah. Allah Ta'ala ada sifat maknawiyah. Kita ada sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, tapi sesuai dengan makhluk. Betul tak? Kita ada, tapi adanya kita dicipta.
Kita mendengarnya kita ni terbatas dan Allah Ta'ala yang jadikan. Kita melihat Allah yang jadikan dan terbatas. Tapi sifat salbiyah ni hanya ada pada Allah. Boleh ya? Itu yang ada 4 tu. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 4. Jadi kita tak bincang lagi ma'ani, ma'nawiyah nanti dulu. Tapi saya nak beritahu gambaran dia. Cuma bila sebut sifat salbiyah hanya ada pada Allah. Dan fungsi sifat salbiyah menafikan Tuhan itu macam makhluk. Itu fungsi dia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tak sama dengan apa-apa, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita melihat, tapi melihat sesuai dengan kita. Allah melihat sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tiada batasan. Baik, jadi kita berhenti di 2 perbahasan, iaitu qidam, yakni Allah tiada permulaan. Mana ada makhluk yang tak ada permulaan? Allah tak ada permulaan. Sebab fungsi sifat salbiah menafikan keserupaan Tuhan dengan makhluk. Selain daripada Allah semua ada permulaan. Hanya Allah, Tuhan saja yang tidak ada permulaan. Kemudian baqa dibahas 2 sekali, iaitu tiada kesudahan. Tidak ada makhluk yang kekal selama-lamanya. Semua akan mati. Semua akan pergi sebelah sana, tuan-tuan, tepi kubur. Iblis yang panjang umur pun akan mati. Semua akan mati. Hanya Tuhan sahaja yang hayyun la yamut, hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, tuan-tuan. Yang kekal hanya Tuhan. Yang kekal hanya Tuhan. Sebab tu sifat salbiah ni sifat yang khusus bagi Tuhan dan menafikan Tuhan itu tak serupa dengan makhluk. Jadi Tuhan tak sama dengan makhluk. Kita tengok dalil dia, tuan-tuan. Kita dah sebut dalil yang pertama dalam pelajaran yang lepas, perjumpaan yang lepas. Jadi pada malam ni kita tengok dalil yang kedua. Firman Allah ayat 88 surah Al-Qasas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Maksudnya tiap suatu akan binasa melainkan zat Allah. Semua akan binasa, tuan-tuan. Tidak ada yang kekal. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan tuan-tuan pun tengok hari ni, siapa meninggal hari ni? MK Tan Sri kan? Tan Sri dia tulis Tan Sri, saya rasanya ada Tan Sri. Tan Sri Mustafa Kamal Abu Bakar Kaya. Lahir 1949. 1970 dia dah graduate daripada UM. Jadi dia ni orang yang hebat lah, educated. Educated. 1970 pun dah graduate. Dan ni daripada muda lagi memang dia ni orang yang hebat dalam tanah-tanah ni lah. Memang ahli dia lah. Kaya ada MK, kaya. Kaya macam mana? Kaya sekaya-kayanya lah. Kaya sungguh. Bukan kaya macam Datuk Vida, kaya berganda. Bukan macam Ali Syukri ni, kaya berganda-ganda. Pergi meninggal lah, tuan-tuan. Meninggal pada umur 73 kan. Dan akan dikebumikan di mana? Di perkuburan Bukit Kiara. Dekat itulah, dekat dengan UM, tak jauh dengan UM pun, Bukit Kiara ni. Saya pun dulu rajin duduk lalu. Di tengah-tengah pekan tu, Bukit Kiara punya perkuburan di tengah-tengah pekan. Biasanya orang-orang elit tanam di situlah. Macam Ungku Aziz Prof Diraja Ungku Aziz juga di situ. Banyak pelakon-pelakon veteran juga di situ lah, Bukit Kiara. Jadi tuan-tuan meninggal dah, tuan-tuan. Walaupun kaya, harta banyak, tuan-tuan, sampai masa orang tak boleh tolak kematian. Semua akan mati, kita akan mati. Semua ada permulaan dan ada perakhiran. Baik. Adapun Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Walaupun iblis kita tahu makhluk, malaikat tak mati, tapi malaikat akan mati juga nanti. Bila kiamat malaikat mati. Habis semua. Allah Ta'ala yang menanggung arash. Sampai malaikat Israel pun cabut nyawa dia. Malaikat Israel kan malaikat cabut nyawa orang. Last kali dia cabut nyawa dia. Bila dia cari nyawa yang nak dicabut, dia cari tak jumpa lah. Allah Ta'ala kata ada. Dia kata tak ada lah. Dicari di langit, meninggal dah semua. Jibril, Mikail, semua dia cabut nyawa lah. Sebab dalam Quran kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Dia sebut merasai mati. Kenapa dia tak sebut akan mati tapi merasai mati? Sebab mati itu sakit. Sakitnya mati itu sesakit-sakitnya. Sakit yang ada atas muka bumi ni matilah. Tak ada sakit lain. Tuan-tuan kalau pernah tengok orang nak meninggal, nampak dia tak sedang kan?
Macam mabuk, dia tak sedang. Dia bukan mabuk, tapi dia sangat sakit sampai dia tak boleh nak cakap, tak boleh nak gambar, tak boleh nak cakap, terlalu sakit. Tu disebut setiap yang menyawa akan merasai mati. Semua binatang ke, kadang-kadang binatang pun kita tengok waktu nak mati tu nampak sakit sakaratul maut tu. Pasal apa sakit tuan-tuan? Pasal badan kita ni ada roh. Bila nak tarik keluar tu, seluruh sekecil-kecil tulang, sekecil-kecil urat, semua akan sakit. Siapa yang pernah rasa patah tangan, sakit patah tangan, kita sakit kat tulang patah je tu. Nanti masa nak tarik roh tu, rasa macam tulang yang ada kat kita ni semua diremukkan sekali, sebab nak tarik roh tu. Bila roh tu keluar daripada badan kita, kita rasa sakit nak keluarkan dia tu. Tidak ada di badan tuan-tuan walaupun sekecil-kecil sebesar jarum, tuan-tuan akan rasa sakit. Siapa yang banyak dosa lagi sakit. Orang yang bukan Islam lagi sakit, lagi sakit. Dia lagi sakit, lagi sakit, lagi sakit. Sebab tu dipanggil tiap-tiap jiwa akan merasai mati. Itu Nabi SAW. Waktu Nabi nak wafat, Nabi ambil apa? Waktu sakaratul maut tu, Nabi ambil air, Nabi basuh muka. Waktu Nabi nak meninggal, ambil air basuh muka. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat. Tentu tahu sakaratul maut orang sebut kan. Sakarat tu maksud dia sakit yang amat-amat sehingga tuan-tuan macam mabuk. Macam mabuk. Sakarat tu maksudnya mabuk sebenarnya. Tapi bukan mabuk minum todi, minum arak, bukan. Orang nampak tuan-tuan macam tak sedar kerana tuan-tuan sangat sakit. Tuan-tuan sedang bertarung dengan kesakitan yang amat perit. Macam orang perempuan lah. Orang perempuan kalau dia beranak, sakit dia macam 20 tulang patah rentak, macam mati nanti. Semua macam remuk kendam tuan-tuan. Sebab nak tarik ruh yang dah bertapak bertahun-tahun dalam badan kita ni, nak bawa keluar ni. Sakit. Jadi tuan-tuan, sehingga ceritakan Nabi Idris AS, dia pernah merasai mati. Sebab Nabi Idris AS ni, kalau ikut riwayat, dia baik dengan malaikat Israel. Dia sahabat baik malaikat Israel. Jadi dia pernah minta pada malaikat Israel, dia nak mati. Dia nak rasa sakit sangat ke mati ni. Malaikat Israel kata tak boleh rasa sakit. Dia nak malaikat Nabi Idris, Nabi yang nak tahu sakit mati ni lagu mana. Jadi berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Malaikat Israel cabut nyawa dia, dan dia rasa sakit yang amat-amat. Ni Nabi tuan-tuan. Kita yang bukan Nabi ni tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang insiden pecah kepala lah, putih tangan, putih kaki. Sakit lah, bukan tak sakit. Tapi mati tu lagi sakit, berganda lagi sakit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malaikat Israel cabut nyawa dia, dia rasa sakit sungguh. Kemudian hidupkan dia balik. Bila hidup balik, Nabi Idris tak mau mati dah, pasal sakit. Nabi Idris tahu sakit, maka Nabi Idris tak mau mati. Sehingga dalam Quran sebut apa? Wa rafa'nahu makanan 'aliyah, dan kami angkat dia ke makam tempat yang tinggi. Wa zkur fi kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyah, begitulah. Allah Taala angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Iaitu Nabi Idris dia tak mau mati lah, pasal dia tahu mati tu sakit. Tapi malaikat Israel bawa dia di atas sayap, terbang sampai langit keempat. Kan Nabi jumpa Nabi Idris di langit keempat malam Isra' dan Mi'raj. Jadi kalau ikut sebagai riwayat, kata Nabi Idris masih lagi hidup. Sebagai riwayat. Ini kebanyakan orang tua-tua kita percayalah. Orang tua-tua kita dulu pegang ini. Ada dua malaikat Nabi yang masih hidup, dua di langit, dua di bumi. Bisa dengar kot tu? Kalau orang tua-tua, orang yang perubatan, dia percayalah ni. Ini ada pandangan ulama tuan-tuan. Yang dua di langit siapa? Pertama Nabi Isa. Nabi Isa ijma' ulama memang hidup lagi lah. Nabi Isa memang hidup. Langit kedua, barrafa'allahu ilaih, Nabi Isa ada lagi di langit kedua. Yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris ni sebahagian ulama saja sebut dia masih hidup di langit yang keempat. Pasal dia tak duduk di bumi, pasal dia tak mau mati. Itu dia tak mau mati, sakit. Dia tak mau mati, sakit sangat mati tu. Jadi dia angkat, dia duduk di langit yang keempat. Tapi adakah dia akan mati? Dia akan meninggal juga di akhirat nanti. Nak dekat kiamat nanti tuan-tuan, ketika itulah nyawa dia dengan Nabi Isa akan dicabut. Nabi Isa juga akan meninggal tuan-tuan.
Masih hidup, tapi akan meninggal juga Nabi Isa. Kemudian dua di bumi yang masih hidup siapa? Nabi Ilyas dengan Nabi Khadir. Katanya Nabi Khadir menjaga darat, Nabi Ilyas menjaga lautan. Jadi Nabi Ilyas ni biasanya kawasannya di laut, itulah kawasan dia duduk. Kalau macam mana wallahu alam tuan-tuan. Nabi Khadir berada di bumi. Wallahu alam tuan-tuan. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, ulama hadis juga besar, disebut Nabi Khadir dengan Nabi Ilyas ni bertemu tiap kali musim haji. Dia pergi buat haji tuan-tuan, bertemu pada musim haji. Mereka bertemu dan sebelum berpisah mereka ada doa mereka. Doa ni kalau tuan-tuan baca pada waktu pagi, tuan-tuan takkan ditimpa musibah sampai pada waktu petang. Kalau tuan-tuan baca pada waktu petang, tuan-tuan takkan ditimpa musibah sampai waktu pagi. Doa dia bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illa billah. Bismillah masyaallah la yasifu su illa billah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Itu doa dia lah tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan ala kulli hal, itulah pegangan orang tua-tua kita. Tapi kalau ikut banyak ulama sebut Nabi ni semua dah meninggal, kecuali Nabi apa? Nabi Isa sahaja yang berada di langit kedua. Ini ikut kebanyakan ulama lah. Baik tuan-tuan, habis tu kalau orang bertemu dengan Nabi Khadir dengan Nabi Ilyas, boleh jadi mereka ni Allah Ta'ala istimewa kan. Roh mereka ni bertebaran di muka bumi, boleh bertemu dengan orang-orang yang soleh. Dan tak semua orang nampak dia. Nabi Khadir ni kalau orang yang baik dia nampak. Orang yang baik, yang makam dia tinggi, baik, hati dia suci, tak ada dosa, bersih. Orang yang lagu ni dia nampak Nabi Khadir dengan Nabi Ilyas. Ada pun orang awam biasa yang mata pun banyak dosa, hati pun banyak dosa, yang ni dia tak nampak. Bukti dia apa? Bukti dia ada satu riwayat yang kuat dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dalam kitab tu dia ada sebut tentang Nabi Khadir dengan Umar bin Abdul Aziz. Yang mana Umar bin Abdul Aziz jalan dengan Nabi Khadir AS. Bukan Khidir tuan-tuan, orang sebut Khidir, bukan Khidir Khadir. Salah sebut tu. Siapa sebut nama Khidir salah. Sampai ada orang pun nama Khidir kan, Ustaz Khidir. Bukan Khidir tuan-tuan. Silap salah ada kaedah bahasa Arabnya silap. Bukan Khidir, Khadir. Kehijau-hijauan makna dia. Pasal kehijau-hijauan nama dia Balia. Tapi kenapa digelar Nabi Khadir ni kehijau-hijauan Khadir tu? Kerana pertama dia suka pakai baju yang berwarna hijau, dia suka hijau. Yang kedua, bila dia semayang di satu tempat, tempat itu akan bertukar menjadi hijau, kehijau-hijauan. Yang ketiga, kerana Nabi Khadir ni bila dia berjalan di atas tanah yang gersang, tanah itu akan menumpuhkan rumput yang berwarna hijau. Dan tuan-tuan memang betul ya, kalau tuan-tuan tengok warna hijau-hijau yang semula jadi ni, hati tuan-tuan akan menjadi lapang, fikiran akan menjadi senang tuan-tuan. Memang dulu ada satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dalam hidup, tuan-tuan ada niaga tak jadi ke, bercerai ke, masalah kewangan ke, macam-macam hidup ni bukan banyak masalah. Tidak hidup. Selagi mana tuan-tuan hidup, selagi itulah masalah datang. Dulu ada satu orang, dia bertunang nak kahwin dah. Bila nak kahwin, perempuan tu tak mau kat dia, minat kat lelaki lain. Dia punya frust macam nak bunuh diri tu. Yalah malu kan. Dan nak kahwin, dia pergi minat ke jantan lain pula. Jadi dia pun runsing, dia frust sampai tak boleh jadi gila tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada perasaan, tuan-tuan pendam, lama-lama gila tuan-tuan. Jangan pendam perasaan. Jadi macam mana tuan-tuan? Ada seorang ustaz kata kat dia macam inilah. Tengok dia teruk sangat tuan-tuan, dah teruk sangat. Ustaz tu kata, naik motor petang-petang keliling kampung. Buat apa? Tengok sawah padi hijau, tengok pokok-pokok yang hijau. Dia buat setiap hari, dia buat selama sebulan. Dia naik motor petang-petang, dia tengok masalah tu hilang. Tidak, dia tengok hijau, tengok budak-budak main. Budak-budak kan tak ada dosa. Tuan-tuan perasan kalau tuan-tuan peluk anak tuan-tuan yang umur 4 tahun, 5 tahun, dia ada ketenangan dalam hati. Kalau perasan lah, pasal budak-budak dia tak ada dosa. Tak, tuan-tuan ada cucu kan, balik tuan-tuan peluk cucu tuan-tuan, rasa hilang masalah tu, rasa lapang dada. Tidak kan, main dengan cucu,
Lapang dada rasa. Imam belum lagi, aku tak ada yang kahwin lagi tu. Pelan-pelan aku tu. Baik. Jadi tuan-tuan, budak-budak. Jadi dia berjalan waktu petang, dia tengok matahari, pokok hijau-hijau. Cukup sebulan dia jumpa ustaz tu. Dia terkejut. Pasal jiwa dia jadi okey balik. Perempuan terkira pergi hilang macam tu je tuan-tuan. Dia tak kisah pun. Tu hebat tuan-tuan tu. Nah, Allah Ta'ala jadikan apa? Sesuatu itu semua ada kelebihan lah. Tu Nabi Khadir. Jadi wallahu alam, kata Umar bin Abdul Aziz, dia berjalan dengan Nabi Khadir. Orang lain tak nampak. Nabi Khadir bagi tahu pada Umar bin Abdul Aziz dia akan menjadi khalifah. Masa ni Umar bin Abdul Aziz tak jadi khalifah lagi, tapi Nabi Khadir bagi tahu dah akan jadi khalifah. Bukan pasal Nabi Khadir tu hebat tahu benda gaib, kerana Allah Taala yang bagi wahyu. Allah Taala bagi wahyu pada Nabi Khadir bahwasanya Umar bin Abdul Aziz akan menjadi khalifah. Jadi bagi tahu Umar bin Abdul Aziz akan jadi khalifah. Orang lain tak nampak, kecuali seorang sahabat Umar bin Abdul Aziz nampak. Dia nampak Umar bin Abdul Aziz berjalan dan pegang tangan laki tu pegang tangan dia. Dia pelik tengok. Kemudian dah laki tu pun pergi, Nabi Khadir dah pergi. Dia pun tanya pada Umar bin Abdul Aziz, siapa laki yang tadi tu, yang pegang tangan hang tu? Kata Umar bin Abdul Aziz, hang nampak ke dia? Nampak. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku yakin hang orang yang soleh. Makna dia bukan semua orang nampak. Malah kalau tuan-tuan tanya orang yang ada pengalaman jumpa Nabi Khadir ni dia tak macam orang. Dia lain. Tuan-tuan tanyalah, kebanyakan orang yang pernah jumpa Nabi Khadir ni ulama sufi tuan-tuan. Yang banyak sembahyang malam, yang banyak berzikir, yang banyak baca Quran, yang banyak berselawat, hati ni buang dendam, musuh dengan orang. Dia benda-benda tu yang menyebabkan kita jauh pada orang. Kadang-kadang hati kita ni benci, betul tak kan? Tengok dia ni benci, dengan kawan ni kita bermusuh, dengan kawan ni kita dengki, dengan kawan ni kita bersangka buruk tuan-tuan. Banyak mana pun ibadah kita, kalau hati kita ada keladak-keladak lagu tu, kita takkan pergi makam yang tinggi tuan-tuan. Pedas dengan orang, betul tak? Kadang main masjid dah, tapi musuh punya ramai. Ada kan? Bagus ya, tapi musuh. Aku tak boleh tengok muka dia ni, aku nak berapa nampak ya, so. Wuduh hati dia tu. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik ada orang kadang-kadang kita tengok dia ni bagus ya, baca Quran. Main semayang, berzikir, selawat okey, orang buat mulai dia main semayang menangis-nangis lagi. Kemain dia tapi duduk lagu tu. Pasal apa? Hati tu. Jangan sangka buruk dengan orang, jangan dendam dengan orang. Jangan pandang lekeh orang lain. Hanya Allah Ta'ala yang tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah. Betul tak? Jadi tuan-tuan buang keladak-keladak. Jadi ahli sufi ni memang tugas dia pada nak buang keladak-keladak tu lah. Dalam ni keladak banyak tuan-tuan. Nak buang keladak-keladak tu tuan-tuan. Saki-baki, daki-daki yang tak elok tu. Sufi-sufi ni jiwa bersih. Selawat, zikir, ibadah, dan mereka memang buang mujahadah, lawan diri mereka, buang daki-daki kotor tu. Jadi mereka ginilah yang pernah bertemu Nabi Khadir, dan mereka beritahu Nabi Khadir ni dia tak macam orang biasa. Apa dia? Pertama, Nabi Khadir ni dia jumpa dia tak makan. Itu ciri roh. Tidak kan? Roh. Jadi roh dia boleh jadi ulama sufi kata yang dia jumpa Nabi Khadir ni bukan dalam bentuk orang, tapi bentuk roh. Orang tertentu sahaja yang Allah buka hijab nampak. Jadi orang nampak dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Khadir ni dia boleh tembus. Dinding ni dia boleh tembus. Dia boleh tembus. Orang tak boleh tembus tuan-tuan. Nabi Khadir dia boleh tembus dinding-dinding ni. Baik, itu adalah ciri-ciri. Dan yang kedua, Nabi Khadir ni datang dalam banyak rupa. Kadang-kadang setengah orang dia main dalam rupa orang tua. Kadang-kadang orang yang jumpa dia main dalam rupa orang muda. Dia main dalam banyak rupa. Ala kulli hal tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan janganlah tuan-tuan kutlah bila-bila tuan-tuan jalan kat mana-mana, masuk kebun kan jumpa satu orang tua nampak soleh, saya Nabi Khadir, tuan-tuan percaya. Saya nak bagi tuan-tuan janganlah percaya. Sebab kaki kelentong pun ramai. Ada kaki kelentong. Ada pernah jadi di Lubnan, dia kata dia Nabi Muhammad. Lepas tu dia ajak perempuan tu berzina perempuan tu dengan dia. Jangan percaya tuan-tuan. Sebab kita ni hati kita bukan macam ahli sufi tuan-tuan. Betul tak? Kita punya basirah, pandangan hati kita tak macam ahli sufi.
Ahli sufi ni bersih pandangan hati dia. Kita ni kita mana tahu apa, kita tengok ya kot Nabi Khadir kot. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Nah, kalau dia Nabi Khadir pun tapi kita tak percaya, tak berdosa pun. Katakanlah yang mai depan kita tu memang Nabi Khadir, kita tak percaya dia. Takut mana tok iblis ke yang menyerupai, tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Tapi biasanya orang yang akan kenal Nabi Khadir ni orang yang betul-betul soleh, hati ni memang bersih. Dia akan kenal Nabi Khadir ke bukan. Baik, kemudian pendek kata semua dah meninggal kecuali, dan Nabi Isa juga akan mati, meninggal dunia. Yang ada hanyalah Allah. Tiap suatu akan binasa kecuali zat Allah. Yang ketiga, firman Allah lagi ayat 26 hingga 27 surah Ar-Rahman. Tuan-tuan tahu surah Ar-Rahman? Pernah baca tak? Surah yang berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang. Apa makna ayat tu tuan-tuan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan-tuan rajin-rajin baca surah Ar-Rahman seronok. Dia ulang betul tak kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti disebut tentang nikmat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebut nikmat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cerita bab laut, tidak kan? Cerita bab bidadari, cerita bab tumbuh-tumbuhan, macam-macam tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala akan sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa makna dia? Maka dengan nikmat Allah Ta'ala yang mana kamu berdua dustakan. Kenapa kamu berdua? Jin dan manusia. Nikmat Allah yang kita dustakan. Kadang banyak nikmat Allah dalam hidup kita dustakan. Betul tuan-tuan? Kita tak syukur. Itu penting tuan-tuan. Jangan kita dustakan nikmat Allah. Macam mana kita nak bersyukur tuan-tuan? Kadang-kadang ialah gaji kita sebulan, contohnya ada 2,000, ada 4,000, ada 7,000, ada 20,000, ada 100,000, ada sebulan 1 juta pun ada sebulan berpuluh juta pun ada. Tuan-tuan, macam mana nak syukur? Duit tak sama. Dalam kita ni semua lain-lain. Tidak lain-lain. Tuan-tuan, macam mana kita nak bersyukur? Tengok yang di bawah kita. Jangan tengok yang di atas. Sebab kita takkan syukur tuan-tuan. Tuan-tuan gaji 2,000, jangan tengok orang gaji 5,000. Tidak. Tengok orang yang gaji 1,000. Tidak. Tuan-tuan gaji 5,000, jangan tengok orang yang gaji 15,000. Tengok orang yang gaji 2-3,000. Tuan-tuan gaji 20,000, tuan-tuan jangan tengok yang gaji 50,000. Tengok gaji bawah. Tuan-tuan rasa 20,000 banyak kan? Tapi bagi orang bisnes 20,000 ni sikit tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan, orang bisnes 20,000 ni sikit. Tak termasuk orang kaya pun. Jemaah saya sebut. Saya ada seorang kawan saya buat minyak angin je, jual kat kedai-kedai, sebulan 20,000 lebih. Dia tak termasuk dalam jutawan apa, tak ada. Nampak biasa 20,000. Ada satu orang datuk tu, dia punya pencen dia, bisnes dia 140,000 sebulan. Ni belum KL ni, 140,000. 70,000 infak di jalan Allah. 70,000 dia dapat setiap bulan tu memang dia infak di jalan Allah. Tinggal kat dia 70,000 . Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau setakat sebulan 20,000 ni, orang bisnes tak pandang pun, biasa je. Tuan-tuan sebulan 20,000, tuan-tuan tak mampu lagi nak pakai Ferrari. Lamborghini, tuan-tuan bolehlah beli, tapi duit tuan-tuan habislah banyak tu. Lamborghini, Bugatti Veyron, tak mampu lagi lah. Pendapatan tuan-tuan sebulan 100,000, tuan-tuan belum mampu beli yacht, kapal layar tu, tak mampu lagi. Mahal tu kapal layar tu. Pendapatan tuan-tuan 500,000, belum tentu tuan-tuan boleh beli. Belum tentu tuan-tuan boleh beli apa? Kapal layar yang betul-betul mewah, yang harga bilion-bilion tu tuan-tuan. Tuan-tuan pendapatan 500,000 belum tentu boleh beli jet peribadi tuan-tuan yang harga bilion-bilion tu. Tuan-tuan, sampai sudah tak cukup, saya beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tahulah, tuan-tuan kalau hidup berdasarkan gaji, tuan-tuan takkan cukup. Tuan-tuan hiduplah ikut keperluan, bukan ikut gaji. Ini kita gaji 10,000, dah mula nak beli Velfire 2 biji. Bankrupt lah Betul tak tuan-tuan? Pasal belanja ikut gaji.
Saya pernah jumpa orang gaji dia 16,000, bini dia nak dekat 10,000. Tanya duit cukup dah? Duit tak cukup. Tak cukup. Memanglah tak cukup. Kereta lebih 5 biji, rumah beli berapa biji, memanglah tak cukup. Aset kan, beli aset sampai hang pun tak boleh nak hidup. Buat apa? Kereta berbiji-biji, hang pun tak boleh hidup. Tuan-tuan, banyak mana tuan-tuan ada, tuan-tuan syukurlah. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Sebab tu Nabi Idris pernah sebut, siapa yang melampaui kesederhanaan, tidak ada perkara yang boleh puaskan dia. Kalau hidup kita dah ada kereta yang kita boleh bawa, ada motor yang kita boleh bawa, ada rumah untuk kita berteduh, ada makan untuk kita hidup, betul tak? Okey lah, betul tak? Cukup, nak apa lagi? Ni kita tak dah pakai Wira, teringin pakai Camry, matilah. Betul tak? Pasal apa? Barulah orang pandang sikit, semua nak tengok orang. Orang ni tak pandang mana pun. Saya ada seorang orang saya kenal, dia beli welfare. Cikgu beli welfare. Sebulan 2,000 lebih, tuan-tuan. Teruklah tuan-tuan, 2,000 lebih tuan-tuan. Sebulan 2,000 lebih. Pakai, baru beberapa bulan menyesal. Pasal apa? Teruk nak bayar. Itulah. Orang pujilah saat, hebat hang tu pakai welfare tu. Betul tak? Orang pujilah dalam 2, 3, 4 bulan orang pujilah. Lepas pada tu orang tak puji dah. Biasa dia ada welfare. Betul tak? Hang yang mati nak bayar. Betul tak? Hang yang nak tanggung 9 tahun. Orang puji ni tak sampai setahun orang tahu pakai welfare tu dah. Okey lah kita kata 5 bulan orang puji. 5 bulan orang puji. Hari tu bulan-bulan lain, lagi 9 tahun tu, hang nak tanggung tu. Perit 2,000 lebih sebulan, perit tu. Baru ni menyembang nak jual dah. Jual, siapa nak beli? Nak jual dah. Siapa nak beli welfare? Mahal. Bagi free boleh kot. Mahal tuan-tuan. Jangan tengok di atas, tengok yang di bawah. Saya pernah jumpa satu orang cleaner tuan-tuan. Dia cleaner. Dia cleaner, isteri dia cleaner. Saya anak 6, tidak ada yang sekolah. Saya termenung. Boleh ke dia hidup? Saya terfikir itu dalam kepala saya. Duit simpanan tak ada, kereta tak ada, yang ada motor je. Saya termenung macam mana? Saya ni pun kereta 2 tuan-tuan. Anak baru 5, kecil-kecil lagi, tapi kereta 2. Pasal apa tuan-tuan? 1 pun cukup. Tapi nak senang tuan-tuan, saya pergi sekolah naik kereta, bini saya boleh bawa anak saya pergi pasti ambil sekolah rendah, betul tak kan? Boleh macam tu lah, nak senang. Sebiji kereta pun boleh, betul tak? Boleh je nak ambil anak, saya keluar sekolah, saya pergi ambil. Pergi saja, mengada-ngada beli 2 tuan-tuan. Tapi saya pun pening tuan-tuan, nak bayar. Tapi tak apalah, 1 tu dah habis lah, tinggal sebiji lagi lah. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan, tak mana tadi, lupa pula. Tuan-tuan jangan cleaner tadi tu, macam mana dia gaji 1,000, bini dia 1,000, 2,000 lah. Macam mana anak 6, 3 kat universiti, 3 lagi sekolah, macam mana boleh hidup? Kereta tak ada, duit simpanan tak ada. Saya fikir duit simpanan tak ada, kereta tak ada. Tapi saya tanya dia, macam mana abang boleh hidup bang? Saya tanya abang. Dia kata, ustaz, kalau saya cerita kat ustaz, nanti saya beri ceramah kat ustaz. Habis saya kata tak apalah, ceramah lah, saya nak dengar. Dia pun bagi tahu, dia kata ustaz, pertama rezeki ni daripada Allah. Bagus tu. Hebat. Kemudian dia kata, ustaz, saya ni walaupun tak ada kereta, tiap kali nak pergi universiti, nak hantar anak universiti, ada saja orang tolong. Kadang adik-beradik tolong. Kalau tak adik-beradik tolong, kadang-kadang siapa tolong? Jiran tolong. Kalau jiran tak tolong, kawan tolong. Pendek kata, tercapai hasrat anak pergi universiti, tak kira lah naik apa pun, betul, yang penting anak sampai. Kita tak, kalau boleh welfare lah, orang pandang mengada-ngada macam tu yang nak hidup berat. Hak mengada-ngada macam tu yang hidup kita jadi susah. Dia sampai anak dia pergi universiti. Lepas tu saya kata, kalau susah macam mana? Tak apa ustaz, lagu mana perit pun cukup saya makan, dia kata. 2,000 cukup untuk 6 orang makan tuan-tuan. Cukup tak cukup tuan-tuan? Kalau tuan-tuan belanja ikut keperluan cukup. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau tuan-tuan yang gaji 2,000 nak beli Y16, pengsan lah tuan-tuan. Y16 harga standard Yahudi lah tuan-tuan, 12,000 tuan-tuan. Mahal mana tuan-tuan nak cari duit, betul tak? Ni kawan tukar motor, nak tukar motor, kawan tukar sport ring kereta, nak tukar sport ring yang elok lagi pakai, betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan nak bagi tahu tuan-tuan, ayat ni cerita tentang tu lah.
nikmat Allah mana yang kita dustakan. Boleh lah. Jangan tengok yang di atas, tengok yang di bawah. Saya boleh tengok cleaner tu, saya rasa alhamdulillah kita ni. Saya jumpa orang lagu tu, kita rasa syukur tuan-tuan. Cari orang yang lebih susah pada tuan-tuan. Tuan-tuan sembang dengan dia, tengok macam mana dia urus hidup tuan-tuan. Tuan-tuan rasa lapang dah. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Kalau tuan-tuan sebulan 20,000 pun tak cukup. Betul tak? Kita memanglah waktu kita tak ada duit, aku ni kalau 5,000 cukup kot. Tak cukup. Pasti kita akan belanja lebih. Betul tak? Dah 5, sebab tu tuan-tuan percaya tak? Orang yang pecah amanah, orang yang rasuah, bukan orang miskin, orang kaya. Betul tak? Orang kaya. Kadang-kadang pemimpin tuan-tuan sebahagian yang mana ada kuasa, salah guna kuasa, betul tak? Banyak rasuah dan sebagainya. Dia dah kaya dah pun, pasti rasa tak cukup. Jadi baik, apa firman Allah? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang dia ada di atas muka bumi ini pasti binasa, kecuali zat Allah sahaja yang kekal mempunyai sifat kebesaran dan kemuliaan. Semua binasa kecuali Allah Azza wa Jal. Semua akan mati. Baik, kita ada lagi 2 minit. Kita tengok yang ketiga tuan-tuan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berlainan dengan segala yang baharu. Jadi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Itu tuan-tuan tak boleh gambarkan Allah tuan-tuan. Ini cukup penting tuan-tuan. Inilah yang menjadi perbahasan, perdebatan sepanjang sejarah. Macam mana kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk tu? Tu jadi perbahasan panjang. Kita pegangan ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa sudut pun. Walaupun disebut kita melihat, Allah melihat. Betul tak? Kita melihat, Allah yang jadikan kita melihat. Dan melihat kita ni ada batasan. Dan melihat kita ni akan binasa bila kita mati. Adapun melihatnya Allah itu adalah azaliyun abadiyun, tidak ada permulaan dan kekal, tidak ada kekurangan, tidak ada penghalang, tiada batasan. Beza tu. Walaupun sebut sama. Kita ada, Allah ada. Kita ada permulaan, Allah jadikan. Allah Ta'ala ada, tidak ada permulaan, dan Allah Ta'ala tidak terikat dengan apa-apa. Adanya Allah kaya daripada segala-galanya. Kita ada tapi kita terikat banyak tuan-tuan. Kalau dunia ni tak ada oksigen, mati dah. Kita kalau tak makan, kita mati. Ada tapi terikat dengan banyak benda tuan-tuan. Tak minum seminggu, mati. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak sama dengan apa-apa makhluk langsung. Sebab tu tuan-tuan tak boleh bayang Allah. Jangan bayang tuan, bayang. Fikir Allah lagu mana. Kan saya pernah jumpa orang yang fikir tentang Allah ni. Ustaz mengajar akidah, tapi dia fikir Allah. Dia fikir tuan-tuan. Dia fikir macam mana Allah. Fikir dengan kepala dia. Yelah dia fikir ni. Aku duduk sini, tuan-tuan duduk depan saya. Jadi kita ni ada tangan, ada kaki. Betul tak kan? Kita ni bertempat. Allah ni lagu mana? Dia fikir. Dia perah otak dia. Sampai tahap last sekali dia kata Allah Ta'ala macam gas, dia kata. Itu saya ingat betul. Dia sebut Allah macam gas. Malah dia buat macam ni lagi. Allah macam gas. Semua ni ada Allah tadi. Semua ada Allah macam gas. Di mana-mana ada Allah macam gas. Dalam tandas ada Allah macam gas. Kat mana-mana semua ada Allah macam gas sahaja. Betul ke tuan-tuan? Itulah bila kita guna otak kita, kita nak fikir benda yang otak kita tak mampu. Tuan-tuan, yang pertama kita kena tahu, yang jadikan otak kita siapa? Allah. Yang jadikan akal kita siapa? Allah. Allah Ta'ala dah sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Jangan tuan-tuan fikir akal kita ni dijadikan Allah tak mampu fikir tentang zat Allah. Boleh lah. Kalau tuan-tuan cuba fikir, dia merapu tuan-tuan. Sebab yang kita fikir semua makhluk. Sebab tu ada ulama pesan Zunnun al-Misri, ulama ada pesan, ingat pesanan ni. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dhalik. Kita fikirlah lagu mana pun itu bukan Allah. Boleh lah. Fikir lagu mana pun, tu fikir. Bayangkan lagu mana. Macam cahaya ke, macam ada orang fikir macam ais pun ada tuan-tuan. Dalam setengah buku tulis, orang yang sesat dia kata Allah ni macam ais. Dia pernah mimpi bertemu dengan Allah, dia pegang Allah macam ais batu. Ais batu lah. Pasal apa Allah macam ais batu pula?
Ada orang fikir Allah macam air, Allah Taala macam cahaya. Tapi banyak ajaran sesat dia anggap Tuhan ni macam cahaya. Tuhan bukan cahaya. Tuhan yang menjadikan cahaya. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Kita baca Quran kan, Allah yang menjadikan cahaya dan kegelapan. Macam mana Allah Taala macam cahaya sedangkan cahaya pun Allah yang buat? Pendek kata, yang ada dalam kepala kita ni semua makhluk Tuhan. Boleh nak? Tuan-tuan hanya mampu bayangkan makhluk, tuan-tuan takkan mampu bayangkan Tuhan. Jangan kata Allah lah tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan azab kubur. Boleh bayangkan tak? Tuan-tuan tak boleh bayang. Sampai tuan-tuan tengok baru tuan-tuan tahu betapa dahsyatnya azab kubur. Tuan-tuan boleh tak bayang dalam kepala tuan-tuan macam mana neraka? Tak boleh. Tuan-tuan takkan dapat bayangkan. Neraka lebih dahsyat daripada apa yang tuan-tuan bayangkan. Pasal akal kita tak pernah tengok neraka tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak keindahan syurga? Syurga. Tak boleh. Nabi dah sebut dalam hadis. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, kata Allah, addatu li ibadiyas salihin, aku sediakan syurga bagi hamba-Ku yang soleh, hamba-Ku yang baik, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Tuan-tuan tahu syurga, cantiknya syurga, mata tuan-tuan tak pernah tengok. Tak pernah tengok secantik syurga, tuan-tuan tak pernah tengok di mana-mana. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Tuan-tuan tak pernah dengar orang cerita kecantikan asli syurga, tak pernah. Habis itu dalam Quran hanya sebut sifat-sifat yang ada di bumi. Jannatun tajri min tahtihal anhar, betul tak? Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pasal apa? Pasal ciri tu kat dunia dah. Kat dunia ada sungai, kat tu ada kebun. Tapi hakikat dia bukan macam kebun belakang rumah tuan-tuan. Bukan macam apa? Sungai belakang rumah tuan-tuan. Dan banyak lagi ciri-ciri syurga yang tak disebut dalam Quran. Pasal apa? Kalau sebut tuan-tuan tak faham. Pasal apa tak faham? Tidak ada bandingannya di dunia. Yang disebut kebun yang ada sungai, tuan-tuan boleh adalah sikit kita nampak gambaran lah. Oh, sungai ada kebun, kita nampak itulah. Tapi hakikatnya tuan-tuan bukan begitu. Keindahan asli dia telinga kita tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terbayang dalam fikiran dan hati manusia. Tuan-tuan bayanglah lagu mana tuan-tuan nak lukis, cantik lagu mana pun tuan-tuan lukis, syurga lagi cantik lagi. Boleh tak? Kalau syurga yang makhluk Allah pun kita tak mampu bayangkan, kita tak mampu fikir, kita tak mampu lukis, kita tak mampu nak buat grafik syurga tuan-tuan, apatah lagi zat Allah. Sebesar-besar nikmat syurga kan, sebesar-besar nikmat syurga, melihat Allah lagilah tak boleh nak bayang. Boleh tak? Akan datang kita pergi huraian tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan terlajak sikit. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma, la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman min al-huda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahil alamin.